Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Halinda. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan topik 12 iaitu berkaitan kemiskinan digital di era pandemik. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 8 orang dan diketuai oleh Meryl Nicole Ceylon, dan ahli kumpulan lain iaitu Maira Sazrina binti Maurice, Maizurah binti Arsyad, Hajar Aisyah binti Muhammad Nur Hakim, Nuraini Madno, Nurul Natasha binti Hamran, Dia Syafarana binti Tahat, dan saya sendiri iaitu Zamirul Aizi bin Jamil. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan pengenalan berkaitan kemiskinan digital di era pandemik bagi etnik Rungus di Kudat, Sabah. Seperti yang kita tahu, Kudat terletak di utara Sabah dan majoriti masyarakatnya adalah beretnik Rungus. Seperti COVID-19 telah melanda negara kita pada tahun 2019. COVID-19 ini merupakan penyakit yang berjangkit dan sangat berbahaya kerana telah meragut sehingga berjuta nyawa. Oleh sebab itu, kerajaan telah melaksanakan peraturan bagi menyekat penularan penyakit pandemik ini. Sebagai contoh, kerajaan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP dan penjarakan sosial. Kesannya, ia telah mengubah kehidupan masyarakat Malaysia. Ketika pandemik melanda, teknologi digital telah menjadi satu keperluan asas bagi manusia. Namun terdapat juga segelintir masyarakat yang tidak dapat memanfaatkannya atas sebab tertentu. Kemiskinan digital ini merupakan salah satu penyebab utamanya. Oleh sebab itu, kesedaran dan usaha bersama sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Oleh sebab itu, kajian ini dilakukan untuk mengkaji berkaitan konsep, faktor dan langkah yang dapat diambil bagi mengatasi isu ini. Okey, seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya. Meryl Nicole Ceylon, pemegang kad metrik BB23110232, akan membentangkan tentang objektif kajian, lokasi kajian, dan metodologi kajian yang digunakan dalam menghasilkan kerja projek kumpulan ini. Pertama sekali, tumpuan kajian ini adalah berdasarkan 3 objektif yang dijadikan sebagai tumpuan pengkaji. Pertama sekali, objektif kajian ini adalah untuk menjelaskan konsep kemiskinan digital, seterusnya untuk mengkaji faktor-faktor kemiskinan digital di era pandemik dalam kalangan etnik Rungus di Kudat, Sabah. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti langkah-langkah dalam menangani isu kemiskinan digital di era pandemik dalam kalangan etnik Rungus di Kudat, Sabah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang lokasi kajian yang telah dipilih oleh kumpulan kami dalam menjayakan kerja projek ini. Kumpulan kami telah memilih Kudat sebagai lokasi kajian kami. Dalam hal ini, Kudat adalah sebuah bandar dan daerah yang terdapat di negeri Sabah. Lokasinya terletak di bahagian utara Sabah, yaitu kira-kira 190 km daripada pusat pentadbiran utama negeri Sabah di Kota Kinabalu. Kaum Rungus adalah suku kaum utama yang mendiami daerah Kudat sebelum berlakunya kemasukan kaum-kaum lain seperti Kadazan, Melayu, dan Cina. Oleh sebab etnik Rungus mendiami daerah Kudat ini, maka kami telah memilih daerah Kudat sebagai lokasi kajian kami. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang metodologi kajian, di mana bahagian ini merupakan antara elemen yang terpenting dalam menjayakan kerja projek ini. Pertama sekali, reka bentuk kajian kami adalah berbentuk tinjauan dan borang soal selidik. Dalam hal ini, kami telah melakukan kaedah pemerhatian di kawasan Kudat dan pengedaran borang soal selidik melalui Google Form kepada 70 orang responden yang mendiami daerah Kudat. Seterusnya, instrumen kajian yang telah digunakan dalam menjayakan kajian kami adalah dengan menggunakan borang soal selidik, pemerhatian, dan rujukan internet
untuk mengkaji lebih mendalam tentang topik penghasilan karya projek perkumpulan kami. Seterusnya, kami juga telah menggunakan persempelan kajian iaitu persempelan bukan ke barang kalian, di mana 70 orang responden telah dipilih dalam kalangan etnik Rungus di daerah Kudat, Sabah. Secara rumusannya, metodologi kajian yang telah dilaksanakan dan dikenal pasti diharapkan dapat menjamin kestabilan setiap data serta maklumat yang diperoleh supaya kepercayaan terhadap hasil dapatan kajian adalah tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mezura binti Arsad, BS 23110083 akan membentangkan tentang konsep kemiskinan digital. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep kemiskinan digital ini? Menurut Ibrahim dan Othman 2022, ianya merujuk kepada kekurangan kelengkapan peralatan dan juga pengetahuan tentang teknologi digital. Manakala, menurut Berita Harian 2020, ianya merujuk kepada golongan yang tidak mampu untuk memenuhi aspek-aspek seperti pengetahuan, kemahiran, dan akses kepada internet dan juga ketidakmampuan untuk menyediakan kelengkapan teknologi seperti laptop, telepon pintar, dan juga tablet. Golongan ini akan menghadapi masalah kerana golongan ini tidak dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan teknologi, seperti pembelajaran atas talian. Kita tahu bahawa pembelajaran atas talian memerlukan kelengkapan teknologi yang lengkap dan juga akses kepada internet yang baik. Jadi, secara tidak langsung, golongan miskin digital ini akan mengalami masalah ekoran, tidak mampu untuk membeli gadget ini, dan juga kawasan tempat tinggal mereka mungkin tidak mempunyai akses kepada internet. Justru kerajaan telah mengambil ikhtiar untuk memperkenalkan pelan jalinan digital negara Jendela untuk membasmi kemiskinan digital di Malaysia. Pelan jalinan digital negara Jendela telah mendapat dana sebanyak RM500 juta untuk memperkembangkan lagi perkhidmatan jalur lebar 5G di kawasan pedalaman dan juga kawasan bandar. Secara tidak langsung, ianya merupakan salah satu usaha untuk membasmi kemiskinan digital yang semakin kritikal di negara kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hajar Aisyah binti Muhammad Nur Hakim, pemegang kad metrik BF23110102 akan membentangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada kemiskinan digital dalam masyarakat etnik Rungus di daerah Kudat, Sabah. Seperti mana yang kita ketahui, di Malaysia, kemiskinan digital merupakan salah satu isu yang serius dan membimbangkan, terutamanya dalam kalangan etnik minoriti yang tinggal di kawasan pedalaman. Salah satu etnik minoriti yang mengalami kemiskinan digital ini adalah etnik Rungus. Keadaan kemiskinan digital dalam kalangan masyarakat Rungus di Kudat, Sabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan infrastruktur dari segi geografi dan juga sosioekonomi. Topografi pedalaman yang bergelombang telah menghambat pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan akses internet. Seperti mana yang kita ketahui, daerah Kudat mempunyai kekurangan kemudahan infrastruktur yang agak ketara seperti jalan raya, bekalan elektrik dan juga capaian internet. Kesenjangan geografi ini juga telah menyukarkan lagi pihak berkuasa untuk membina infrastruktur yang diperlukan bagi menyediakan akses yang lebih baik kepada teknologi di kawasan tersebut. Seterusnya, faktor sosioekonomi juga telah menyumbang kepada kemiskinan digital dengan meliputi pendapatan rendah, kekurangan kemahiran asas dan keperluan penting akan teknologi yang tidak dapat diakses oleh masyarakat di kawasan tersebut. Pendapatan yang rendah telah menyukarkan lagi pengaksesan terhadap teknologi, kurangnya kemahiran asas seperti membaca dan menulis, serta menghambat penggunaan teknologi dan keperluan penting yang boleh dipenuhi oleh teknologi digital tidak dapat dipenuhi oleh sebahagian masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses, pengetahuan atau sumber daya untuk menggunakan teknologi. Akibatnya, keperluan penting seperti pengaksesan maklumat, pendidikan, kesihatan atau peluang pekerjaan tidak dapat dipenuhi dengan baik. Ini juga telah menciptakan jurang digital dan ketidakadilan dalam akses teknologi. Di samping itu, kekurangan pendedahan terhadap kemahiran ICT juga adalah salah satu faktor yang penting dalam kemiskinan digital ini, terutamanya dalam kalangan masyarakat etnik Rungus. Mereka juga telah mengalami kekangan dalam mendapatkan pendidikan berkualiti yang memberikan latihan ICT yang mencukupi.
Sekolah-sekolah di kawasan tersebut juga telah mengalami kekurangan sumber daya untuk memperkenalkan teknologi atau memberikan latihan yang memadai dalam kemahiran ICT kepada pelajar-pelajar di kawasan tersebut. Kekurangan peluang pembelajaran formal atau informal juga di luar sekolah telah menjadi isu yang penting. Tambahan pula, program-program latihan ICT yang mungkin kurang tersedia telah mengakibatkan kurangnya pendedahan dan pemahaman terhadap teknologi di kalangan masyarakat rumus. Selain itu, nilai-nilai budaya yang diutamakan oleh komuniti rumus juga telah menjadi halangan kerana kefokusan pada aspek tradisional dapat mengurangkan minat dan kesediaan untuk belajar ICT dalam kalangan masyarakat tersebut. Oleh itu, penyelesaian terhadap kekurangan infrastruktur, akses pendidikan dan nilai budaya adalah amat penting untuk memastikan kemahiran ICT diadopsi dan dihargai oleh masyarakat rumus. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nuraini binti Matnar, memegang nombor metrik BI 23110295. Hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan digital di kalangan penduduk etnik Rungus di Kudat Sabah. Yang pertama ialah jurang sosial antara penduduk etnik Rungus yang tinggal di luar bandar dan juga bandar. Perkara ini dapat dihuraikan lagi melalui huraian yang pertama iaitu perbezaan akses infrastruktur. Seperti yang kita tahu, penduduk di luar bandar mempunyai masalah dalam mencapai internet yang cepat dan juga stabil. Sudah jelas dan nyata perkara ini mengganggu mereka dalam mengaktifkan diri mereka dalam ekonomi digital, pendidikan dalam talian, dan layanan kesihatan jarak jauh yang menjadi lebih penting ketika pandemik COVID-19. Yang kedua ialah ketidaksetaraan dalam pendidikan. Dalam perkara ini, mereka menghadapi keterbatasan dalam akses ke teknologi sumber daya pendidikan digital, di mana ketika itu pembelajaran jarak jauh menjadi norma baharu bagi mereka, yang menyebabkan ketidaksetaraan inilah yang memperlebarkan jurang pendidikan antara penduduk etnik Rungus. Dan yang terakhir ialah perbezaan ekonomi. Perkara ini dapat dijelaskan lagi, di mana penduduk di kawasan luar bandar mungkin memiliki pendapatan yang lebih rendah yang menyebabkan mereka mengalami kesusahan dalam membeli peralatan digital yang diperlukan ketika pandemik COVID-19. Jelaslah, perkara ini membuat mereka mengalami kesusahan dalam mengakses peluang ekonomi dalam talian yang mungkin tersedia di kawasan bandar. Yang seterusnya, jurang sosial antara masyarakat yang tinggal di bandar dan penduduk etnik Rungus yang tinggal di luar bandar. Perkara ini dapat saya huraikan lagi dengan isi yang pertama iaitu perbezaan akses kepada teknologi dan infrastruktur digital. Seperti yang kita tahu, masyarakat yang tinggal di kawasan bandar lebih cenderung mempunyai lebih banyak akses kepada peranti digital, rangkaian internet yang laju dan sumber daya digital yang lain. Manakala penduduk Rungus yang tinggal di luar bandar mungkin menghadapi cabaran dalam mendapatkan akses serupa. Seterusnya, penduduk luar bandar kurang terdedah kepada peluang pendidikan dan latihan domain digital. Saya jelaskan perkara ini dengan masyarakat bandar lebih mahir menggunakan teknologi digital untuk keperluan pendidikan, pekerjaan dan juga perniagaan. Ketidakupayaan yang menguasai kemahiran digital inilah yang memberikan kesan negatif terutama ketika banyak aktiviti beralih secara digital semasa pandemik COVID-19, termasuklah pendidikan dalam talian, pekerjaan dari jauh dan perkhidmatan kesihatan secara dalam digital. Dan yang terakhir ialah perbezaan dalam sektor pekerjaan dan ekonomi. Perkara ini saya dapat jelaskan lagi di mana di bandar mungkin menawarkan lebih banyak peluang pekerjaan dalam bidang teknologi dan digital. Sementara itu, luar bandar mungkin bergantung kepada sektor tradisional seperti pertanian ataupun aktiviti maupun pekerjaan yang kurang berkaitan dengan kemahiran digital. Sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, mari kita lihat hasil dapatan kajian yang kami perolehi tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada kemiskinan digital di kalangan etnik Rungus di Kudat Sabah. Di sini saya akan menerangkan berapa peratusan setiap faktor-faktor yang kami perolehi. Yang pertama, yang tertinggi ialah kurang pendedahan terhadap kemahiran ICT dengan 38.6%. Yang kedua ialah kekurangan kemudahan infrastruktur dengan 30%. Dan yang ketiga, masalah ekonomi dengan 21.4%. Yang keempat ialah jurang sosial antara penduduk Rungus dengan membawa 8.6%. Dan yang terakhir ialah jurang sosial antara masyarakat dan penduduk etnik Rungus yang tinggal di luar bandar dan bandar dengan membawa 1.4%. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Maira Syazrina binti Mawis, pemegang kad metrik BB23110290 akan membentangkan slide yang seterusnya, yaitu cara untuk menangani masalah kemiskinan digital dalam kalangan etnik Rungus di daerah Kudat, Sabah. Terdapat 4 cara menangani masalah kemiskinan digital. Yang pertama yaitu mengadakan kempen mesra digital. Kempen ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan membina pemahaman positif teknologi digital dalam masyarakat. Kempen ini bukan sahaja memberi pandangan tentang penggunaan peranti digital, tetapi juga memberi faedah penting yang boleh dicapai melalui akses penguasaan teknologi kepada masyarakat etnik Rungus. Aktiviti seperti bengkel penggunaan aplikasi utama, peranan internet dalam pendidikan, dan kepentingan penggunaan teknologi dalam ekonomi harian akan meneroka bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan kualiti hidup dan peluang ekonomi orang Rungus. Cara yang kedua ialah memperkasakan konsep pendidikan TVET. Dalam konteks pendidikan vokasional, program bimbingan dan konseling juga penting untuk membantu pelajar daripada etnik Rungus memilih kepakaran yang sesuai dengan minat dan potensi mereka. Menganjurkan program latihan vokasional yang disesuaikan dengan identiti budaya dan keperluan ekonomi orang Rungus juga perlu, termasuk menawarkan kursus dalam teknologi maklumat, pengurusan e-dagang, dan kemahiran khusus yang berkaitan dengan keperluan tempatan. Latihan ini harus memberi tumpuan kepada kemahiran yang diperlukan dalam ekonomi digital, seperti pengetahuan berkaitan pengurusan laman web, pemasaran dalam talian, dan teknologi maklumat. Dengan mengukuhkan pendekatan latihan vokasional khusus, komuniti etnik Rungus boleh memperoleh kemahiran yang relevan, meningkatkan peluang pekerjaan, dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi masyarakat Rungus dalam era digital ini. Okey, cara-cara menangani kemiskinan digital yang seterusnya adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi, iaitu ICT, sejak di peringkat sekolah rendah, kerana ini dapat memberikan manfaat besar dalam pendidikan dan dapat menangani kemiskinan digital. Pihak sekolah perlu menerapkan penggunaan peranti komputer dan perisian pendidikan seperti menggunakan komputer riba, tablet atau teknologi lain untuk meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Pihak sekolah boleh, seperti komputer ni, dorang boleh minta pihak kerajaan untuk menyediakan komputer riba atau tablet untuk memberi kesenangan kepada pelajar. Pihak sekolah juga harus menyarankan setiap pelajar untuk mengambil bidang ICT supaya untuk menerapkan minat setiap pelajar dan untuk menggunakan kemudahan ICT dan untuk meneruskan penggunaan digital dalam harian supaya dorang lebih mudah dan faham kegunaan digital itu sebenarnya. Seterusnya adalah bantuan dari pihak kerajaan. Kerajaan perlu menyediakan atau memberi bantuan untuk meneruskan penggunaan digital. Pihak kerajaan boleh menyediakan seperti program subsidi internet dan peranti melalui menawarkan subsidi atau program sokongan kewangan kepada keluarga atau individu berpendapatan rendah untuk memudahkan akses mereka kepada perkhidmatan internet yang murah. Sebenarnya pihak kerajaan juga perlu menyediakan peruntukan bantuan kewangan ataupun bantuan lain untuk memudahkan pembelian alat elektronik seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh menyediakan akses internet percuma di mana-mana tempat awam, seperti menawarkan sambungan internet percuma
di tempat seperti perpustakaan, pusat komuniti ataupun tempat-tempat awam yang lain. Menyediakan wifi yang percuma supaya orang boleh menggunakan internet tersebut. Seterusnya adalah menyelesaikan masalah rangkaian internet kepada masyarakat luar bandar ataupun masyarakat luar bandar lah yang masih berleluasa. Untuk menyelesaikan masalah rangkaian tersebut, masyarakat memerlukan pihak-pihak yang berkemampuan untuk membantu menyelesaikan masalah ini, seperti memerlukan kerjasama di kalangan kerajaan, swasta, dan masyarakat tempatan. Dengan bantuan kerjasama di antara kerajaan, swasta, dan masyarakat tempatan, ini dapat menambah baik infrastruktur telekomunikasi di kawasan luar bandar dengan meluaskan rangkaian internet dan menyediakan capaian yang stabil. Dalam hal ini, kita boleh menggunakan teknologi-teknologi terkini untuk menyelesainya, seperti teknologi satelit atau tanpa wayar untuk mencapai yang sukar dicapai secara fisikal. Kerjasama ini dapat memperkasakan komuniti untuk membangun dan menggunakan penyelesaian digital yang sesuai dengan keperluan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Natasha binti Hamran. Nama metrik saya BF23110186. So, apa yang dapat saya simpulkan berdasarkan perbincangan kumpulan kami, yang mana kami telah memberikan fokus terhadap kemiskinan digital dalam kalangan etnik rungus di daerah Kudat. So, secara umumnya etnik rungus di kawasan daerah Kudat merupakan etnik yang terbesar di kawasan daerah Kudat. Namun, mereka memilih penempatan di kawasan pedalaman kerana majoriti daripada etnik rungus di kawasan daerah Kudat, mereka menjalankan kegiatan ekonomi seperti bercucuk tanam, bersawah padi dan juga berkebun. Berdasarkan dapatan kajian, kami telah mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan kepada kemiskinan digital dalam kalangan etnik rungus di kawasan daerah Kudat adalah kekurangan pendedahan terhadap kemahiran IT. So, hal ini dapat dilihat yang mana kawasan pedalaman merupakan kawasan yang kurang mendapat jaringan internet. Perkara ini juga memberikan kesan terhadap sekolah pedalaman, yang mana sekolah pedalaman kekurangan kemudahan infrastruktur yang memberikan kesan kepada murid yang tidak dapat berkembang dalam bidang celik IT. Seterusnya adalah faktor masalah ekonomi, yang mana dapat dilihat bahawa etnik rungus di kawasan daerah Kudat mereka kurang bekerja tetap dan juga tidak memperolehi pendapatan tetap seperti petani dan juga peniaga, yang menyebabkan mereka kurang kemampuan untuk membeli teknologi digital seperti telefon pintar. Terdapat juga faktor lain yang menyebabkan kemiskinan digital berlaku dalam kalangan etnik rungus di kawasan daerah Kudat, iaitu kekurangan kemudahan infrastruktur, mengalami jurang sosial dan juga jurang antara masyarakat yang tinggal di kawasan bandar dan kawasan luar bandar. Seterusnya, cara untuk mengatasi kemiskinan digital dalam kalangan etnik rungus di kawasan daerah Kudat adalah berdasarkan bantuan pihak kerajaan, yang mana pihak kerajaan dapat mengambil peranan dalam membantu penduduk di kawasan pedalaman seperti etnik rungus di kawasan daerah Kudat, yang mana pihak kerajaan dapat memberikan bantuan berbentuk gadget ataupun rangkaian internet yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk kampung, yang mana mereka dapat mengakses maklumat dan juga mendapatkan berita terkini. Seterusnya, terdapat juga cara lain untuk mengatasi kemiskinan digital dalam kalangan etnik rungus di kawasan daerah Kudat, iaitu yang pertama adalah penerapan bidang ICT di peringkat sekolah rendah, memperkasakan konsep pendidikan teknologi dan vokasional ataupun dikenali sebagai TVET. Seterusnya, mengadakan kempen mesra digital, dan akhir sekali adalah menyelesaikan masalah rangkaian internet kepada masyarakat luar bandar yang masih berleluasa pada masa sekarang. Oleh itu,
Kemiskinan digital dalam kalangan etnik rumus di kawasan daerah Kudat Sabah masih berlolasa pada masa sekarang. Faktor yang menyumbang ataupun faktor yang menyebabkan kepada berlakunya kemiskinan digital dalam kalangan etnik rumus di kawasan daerah Kudat Sabah dapat diatasi dengan pelbagai cara yang efektif bagi membendung kemahiran penggunaan ICT dalam kalangan masyarakat kaum etnik rumus di kawasan daerah Kudat Sabah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.